إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وأقام أمر دينه صلاة وسلاما عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أصحابه وعلى من اهتدى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. أما بعد. Pertamanya kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah karena takdirnya pada hari ini dapat sekali lagi kita bersama menghadiri satu majlis yang sangat baik. Mudah-mudahan kita memperoleh keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ini ada satu hajat untuk kita bacakan Al-Fatihah kepada almarhumah ibu seorang daripada rakan kita yang baru saja meninggal dunia hari ini. Ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila almarhumah Siti Azah binti Abdullah Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rakan-rakan yang berkat Allah Subhanahu wa taala, sihat semuanya? Alhamdulillah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan bercerita sedikit tentang satu sifat peribadi yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Penting untuk kita kenal Nabi kita ini, setiap sifat sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara. Nabi ini walaupun dia Nabi seorang yang ada pangkat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi makhluk. Semua makhluk yang ada atas bumi menyanjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali manusia yang kufur kepada Allah sahaja, yang tak mahu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lain sanjung tinggi kepada Nabi. Nabi terima wahyu dari antaranya kadang-kadang daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi itu Nabi, dia tetap ada perasaan
seperti manusia biasa macam kita juga. Nabi rasa marah, Nabi rasa sedih, Nabi rasa suka, Nabi rasa gembira. Cuma perasaan itu dihiasi dengan unsur-unsur kenabian yang Allah SWT hias cantik supaya ia menjadi contoh kepada manusia yang lain. Dia rasa sama macam kita, tapi Allah jadikan dia cantik. Biar kita jadikan Nabi SAW sebagai contoh. Kita tahu Nabi pernah sedih, Nabi banyak. Ada satu kitab dikarangkan, dikumpul cerita-cerita kesedihan Nabi SAW. Pernah lagi sedih sebab apa? Dan kita tahu ada satu tahun yang dinamakan sebagai tahun kesedihan. Islam Arab yang dipanggil Amul Huzni, tahun kesedihan. Sebab tahun itu meninggalnya orang yang paling rapat dengan Nabi. Siapa dia? Sayyidatina Khadijah. Orang yang paling rapat dengan Nabi. Dia orang yang kuat menjadi tulang belakang kepada dakwah Nabi SAW. Ketika orang lain mencemooh, menghina Nabi, dia jadi motivasi kepada Nabi. Ketika orang lain tolak dia dukung Nabi SAW. Ini Sayyidatina Khadijah. Dan tahun itu juga dah meninggal bapa saudara kepada Nabi SAW, seperti Abu Talib, pun jadi tulang belakang kepada dakwah Nabi SAW, jadi penting mempertahankan Nabi. Kerana dia masyarakat Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy tak mahu, tak berani untuk mencederakan Nabi SAW, apa-apakan Nabi. Bila meninggal dua orang manusia ini, dua orang insan ini yang nilainya begitu tinggi bagi Nabi SAW, Nabi rasa sangat sedih. Tahun kesedihan digelar ini. Rakan-rakan yang dirahmati Allah SWT, yang ini kita nak sebut adalah sifat Nabi SAW, bahawa Nabi ini merupakan seorang yang ceria. Tahu? Kalau tanya Nabi ni orang jadi macam mana? Jenis macam ni je pun, tak boleh nak senyum, ataupun tak boleh nak buat dengan orang. Macam mana Nabi ni? Nabi adalah orang yang paling banyak senyum. Sebab tu Nabi bagi tahu kepada kita, senyuman kamu kepada saudara kamu itu dikira sebagai sedekah. Sedekah, orang tak ada duit nak sedekah, dia senyum sudah cukup dikira sebagai sedekah bagi dia, walaupun tak ada duit. Jalan dia berjalan senyum je, macam pula orang tengok. Kena dengan masa, kena dengan tempat tu, jadi senyuman kita tu menggembirakan orang, jadi sedekah. Bila sedekah ada pahala ke tidak? Ada pahala, dikira sebagai ibadah. Nabi sebut begitu, memberikan gambaran kepada kita, Nabi pun merupakan orang yang suka senyum. Dan sahabat kata, bila mana aku masuk Islam, orang yang aku perasan paling banyak senyum, tak ada orang lain lah, Nabi lah. Senyum. Maknanya seorang yang ceria. Dia tidak mudah untuk sedih, tension, stres. Walhal banyak masalah ni. Nak pastikan orang, masyarakat sedang mana terima dakwah Islamiah, nak fikir macam-macam masalah ni. Orang tak setuju ni, tentang ni, bantah sana bantah sini. Tapi Nabi SAW setuju. Rakan-rakan yang dirahmati Allah SWT, cuma walaupun Nabi SAW itu merupakan seorang yang banyak senyuman di wajahnya, Nabi tetap ada batasan yang perlu kita raihkan. Bukan kita ceria ni jadi orang yang disebutkan bau berlebih-lebihan. Maka rakan-rakan yang dirahmati Allah SWT, kita lihat dulu macam mana
batasan-batasan dalam kita senyum ataupun yang kita nak sebut ini gurauan kita. Kita nak gurau dengan kawan, Nabi gurau juga. Nabi dia juga senyum-senyum dengan bergurau senda dengan sahabat-sahabat, dengan orang lain. Tapi ada batasan yang Nabi SAW letakkan. Yang pertama yang kita boleh ambil sedikit, mungkin malam ini rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi gurau, tapi Nabi tak jadikan benda buruk itu sebagai gurauan. Maknanya apa? Nabi tak berbohong ketika bergurau. Dalam satu hadis Nabi SAW, sahabat kata apa dia? Aku dengar Nabi SAW berkata, wailul lilladzi yuhaddits fayakdzib. Wail ini celakalah bagi orang yang dia bercakap dia bohong. Tujuan dia bercakap tu apa? Dia fikabihil qaul. Dia nak jadikan bahan cakap dia tu orang ketahu bila dengar apa yang dia cakap. Buat lawak lah. Wailullah. Celaka bagi dia. Ada neraka namanya neraka wail. Dia buat satu lawak, tipu lawak tu, tujuan dia apa dia? Nak suruh orang ketawa dengan bahan lawak yang dia buat. Ini Nabi tak kata. Sebab Nabi kata apa? Celaka. Nak masuk raja lawak silakan. Boleh pula saya masuk raja lawak. Itu ada perbahasan lain lah. Tapi maknanya kalau kita orang semua yang suka melawak, hati-hati dalam lawak kita supaya jangan kita terlibat dengan apa-apa jenis pembohongan. Dia lawak orang ketawa tak? Yang penting benar apa yang kita sebutkan. Yang kedua, janganlah dalam kita bergurau itu, melawak itu, dalam kita ketawa itu, kita menghina orang lain, merendah-rendahkan orang lain. Benda ni rakan-rakan yang dirahmati Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minkum. Janganlah satu kaum, satu kumpulan daripada kumpulan lelaki ini, dia mencemooh, merendah-rendahkan satu kumpulan lelaki yang lain. Laki dengan laki sambil ngejek-ngejek antara satu sama lain. Satu ni ngejek sini, ni ngejek sini. Jangan Allah kata. Wala nisa'un bin nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Dan itu juga perempuan. Janganlah satu kumpulan perempuan ini diejek perempuan yang lain. Allah kata jangan. Sebab apa? Allah kata jangan laki-laki, perempuan-perempuan. Sama juga lah, laki dengan perempuan pun tak boleh ngejek juga. Sebab boleh jadi orang yang dicemooh itu, yang diejek itu lebih baik daripada dia. Dia ngejek orang tu, kalau perkataan yang contohlah, kau ni belajar mengingat betul lah. Berapa kali aku nak sebut tak pandai-pandai. Dia belum tentu lebih pandai daripada orang tu, tapi dia boleh cakap begitu. Jadi apa saja dalam urusan kita nak ngejek orang, merendah-rendahkan orang, Allah kata jangan. Kemudian apa lagi kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wala talmizu anfusakum. Jangan sesetengah kamu ni menyatakan keaiban orang lain. Disebut orang ni dia tu, aku kenal sangatlah perangai, nampak baik, tapi kau tak tahu bila kau dekat dengan dia tu jenis orang tu. Orang buka cerita keaiban orang satu-satu, lontai habis. Ini Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan. Kemudian apa lagi? Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu panggil bagi gelaran yang buruk kepada
sedar kadang-kadang kita nak gelar orang. Kau tengok cara dia jalan, engkang, Apalah jalan macam kepok sikit, baru sedap pandang. Ni jalan engkang, muka cantik tapi jalan macam tu, tak ada apa. Sedap. Lepas tu kita gelar si engkang kita panggil. Tengok muka gelar dia, tengok ni negro mana kata. Sedap kita panggil. Jangan. Bila orang tak suka, kita buat rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti boleh jadi kita terlibat dengan satu dosa dia, apa ni? Ngumpat. Kita jadi ngumpat pula. Hati-hati, ngumpat bukan benda yang tinggi. Nabi umpamakan ngumpat ni macam makan daging unta, daging saudara kita sendiri yang telah pun mati. Orang kalau saudara mati ni sedih, tak, ini seorang ni dia pergi buat lauk boleh, boleh saudara dia tu makan tu sedap, ajak orang lagi, ajak orang nak dengar cerita tu, makan sekali sama-sama. Jangan kita mudah-mudah untuk buat kelaran. Dah lama dah punya bagian lama dia macam tu, entah dia suka tidak. Cuba tanya balik, kalau dia tak kisah mungkin tak tu. Itu pun kena tengok balik. Kalau dia tak kisah pun, kalau gelaran tu jenis gelaran yang tidak baik, cubalah tukar. Sebab setiap kali kita panggil dengan gelaran yang tak baik, itu adalah doa kita kepada dia. Doa kita kepada dia. Maka doa biarlah doa kita, doakan kawan-kawan dengan doa yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala kata lagi apa? Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Larangan-larangan yang disebutkan tadi menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik. Fasik tadi bila kita gelarkan kepada orang yang dengan gelaran yang tidak baik, kita tutup orang, meremeh-temehkan orang, kita buka aib orang yang buat itu mendapat gelaran fasik selepas dia beriman. Allah kata bi'salismul fusuq. Gelaran fasik itu adalah gelaran yang bisa, paling buruk. Tidak dapat pula gelaran itu sebab dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Seorang yang fasik ni orang yang suka buat dosa kan? Kita tak nak gelaran itu kita dapat. Fasik tak tu, fasik ni cakap elok kan, tiba-tiba dapat fasik, tak sedap lah nama tu. Jadi rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam kita nak bergurau sekalipun, jangan kita meremeh-temehkan orang. Kalau zaman sekarang ni nak bergurau, dia boleh tahan juga, nak kenakan orang, nipu ada, remeh-temeh orang pun ada. Kita biasa kalau dengar radio, rancangan radio, panggilan apa tu? Panggilan panggil apalah. Itu kaki nipu orang tu, menekan orang. Benda tu tak sepatutnya tidak diteruskan. Walaupun suka-suka kau je ni, tapi nak kau mati dah orang tu dia kena kan? Orang mati dah teruk. Yang cerita pasal di telefon, keluarga awak meninggal dunia ni, sila datang ke setempat. Orang tu punya anak sama mati dan nangis, ada air mata dah, dengan ingus paling keliling, punya kena panggilan angin dia. Jadi rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati. Yang ketiga, jangan kita dalam gurauan kita tu menyebabkan orang jadi takut. Dalam satu kisah yang disebut dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, satu ketika sahabat Nabi ini dia jalan keluar malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam perjalanan itu adalah seorang sahabat Nabi ini, dia tertidur jalan malam, tertidur.
Maka adalah beberapa orang sahabat Nabi ni, dia pergi kat lelaki yang tidur tu. Lelaki tidur tu dia ada bawa tadi, dia ambil tadi lubang tu. Jadi lelaki tadi tu terperanjat. Gurau dia nak terperanjat orang tu. Nabi kata pada yahillu lil muslim ayyurawi an musliman. Kata tak boleh seorang muslim menakut-nakutkan orang muslim yang lain. Ni kadang-kadang kawan kita tidur kan, kawan kita tengah tidur, bangun, api. Dia pun bangun cari air apa. Mana tengok tahu nak gurau. Kalau yang gurau balik sikit nampak dia tidur lepas isyak, bangun, subuh lagi. Nak matahari dah nak naik. Kawan tu ya, aku dah terlambat, ambil wudu. Walhal baru pukul 9 malam. Dia tidur lepas isyak tu, pernah ni pasal cuma 9 malam. Boleh tengah tengok TV lagi. Kata apa hal juga, dia nak subuh dia tengok TV. Ada bola pula. Kata jalan jadi macam ni. Gua. Itu adalah satu benda yang kita kena jaga. Kemudian jangan kita bergurau itu dalam keadaan kita terlalu berlebih-lebihan. Ketahunya tak berhenti. Kita pernah tengok tak orang ketahu setengah jam tak habis. Orang tahu habis suara dah. Kita tambah sikit dia, kita sambung lagi. Sambung lagi. Itu telah terlalu berlebih-lebihan. Nabi kata apa? Rakan-rakan yang dirahmati Allah, la tukthirut dhahik. Janganlah kamu banyak ketawa. Fa inna kasratat dhahik tumitul qalb. Kalau banyak ketawa, itu Nabi kata ni, Nabi kata orang yang banyak ketawa ni dia akan mematikan hati dia. Hati yang mati adalah hati yang sukar untuk dilembutkan, sukar untuk terima teguran, sukar untuk berubah, sukar untuk terima hidayah. Kita takut macam tu. Nak jadi baik susah bila hati kita dah mati. Jadi jangan banyak ketawa. Boleh kita ketawa, tapi perlu ada batasan. Dia pun tidak boleh kita melampaui batas. Rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pula beberapa kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bergurau. Pertama, Nabi pernah bergurau dengan umat dia. Nabi ketawakan umat dia sendiri. Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inilah a'lamu akhir ahli jannah dukhul jannah." Dia kata, aku tahu, Nabi sebut ni, aku tahu orang yang paling akhir, ahli neraka yang paling akhir, yang akan keluar daripada neraka masuk dalam syurga. Orang yang beriman, walaupun ada sekecil iman dalam hati dia, dia banyak dosa pula masuk dalam neraka, tapi oleh kerana dia ada iman, bila dosa dia dibersihkan dalam api neraka, settle semua sekali, keluar dari neraka masuk dalam syurga. Semua orang yang beriman masuk dalam neraka, dia tak akan selama-lamanya masuk dalam neraka. Habis settle berapa banyak dosa yang pernah dia buat, atau mendapat syafaat, keluar daripada neraka, masuk dalam syurga. Nabi kata, aku tahu lelaki orang yang terakhir yang akan keluar daripada neraka masuk dalam syurga. Aku tahu. Jadi lelaki ni pada hari akhirat dia akan keluar. Bila keluar daripada neraka, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceritanya apa dia? Rajulun yu'tabi yawmal qiyamah fa yuqalu ya'ridu 'alaihi sighara dhunubi. Nanti ada lelaki itu didatangkan pada hari kiamat, disebutkan, bentang, tunjukkan kepada dia dosa-dosa dia yang kecil. Warfa'u 'anhu kibaraha. Angkatlah daripada dia dosa-dosa besar, maka dibentangkanlah dosa-dosa kecil dia.
Diberitahu kepada lelaki itu tadi, Amin tanya kata, engkau pada hari ini engkau pernah buat gini. Banyak dosa kecil yang dia pernah buat lah. Hari ini pula kau pernah buat gini. Lelaki itu bila dibentangkan dosa kecil dia kata, ya betul, aku buat macam tu dulu ada dunia ini. Hari tersebut aku pernah buat dosa. Lelaki itu tak boleh pun nak menolak dakwaan yang diberikan kepada dia. Dan dalam keadaan itu dia bimbang akan dosa besar yang pernah dibuat. Yang tadi dibentang kepada dia dosa kecil. Macam mana pula nanti kalau dosa besar pun ni nanti dibentangkan. Jadi lepas daripada itu, fayuqalu lahu fa inna laka makan kulli sayyi'atin hasanah. Bila dah dibentangkan dosa-dosa kecil dia itu, perkara-perkara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberitahu kepada lelaki itu, nanti dosa-dosa kecil kamu ni akan digantikan dengan pahala pula, dengan kebaikan. Fayaqulu rabbi qad amiltu asya'a la araha. Lelaki itu kata, aku dah buat sesuatu yang aku tak nampak di sini. Dia kata dulu dia ada pernah buat satu benda macam-macam dia buat, tapi benda tu tak dibentangkan pada dia. Jadi lelaki itu diketahukan oleh Rasulullah SAW sampai nampak gusti Nabi SAW, nampak gigi Nabi. Sebab lelaki itu pelik. Bila Allah Subhanahu wa taala tukarkan dosa dia yang dulu sebenarnya dosa, Allah tukarkan jadi dia sebagai kebaikan. Sebagai kebaikan pula Allah Subhanahu wa taala tukar. Jadi Nabi SAW tahu tengok orang tu rasa, tengok orang yang dibentangkan dosa itu rasa pelik. Ada kisah lain Nabi SAW bergurau dengan sahabat Nabi. Dalam satu kisah yang diceritakan oleh Anas, Sayyidina Ali kata apa, ada seorang lelaki dia datang jumpa Nabi SAW. Lelaki ni datang jumpa Nabi, dia cakap kepada Nabi, wahai Nabi, aku nak minta kamu sediakan tunggangan kenderaan untuk aku. Pak lelaki ni dia nak pergi jalan jauh, nak bawa barang, dia minta Nabi sediakan tunggangan yang sesuai lah, unta ke kuda ke. Dia minta Nabi SAW. Nabi kata, boleh, nanti aku sediakan pada kamu anak unta betina untuk kamu naik. Anak unta betina boleh bawa orang, bau lagi kecil lagi. Jadi lagi tu kata apa, wahai Rasulullah, macam mana aku nak buat dengan anak unta betina ni, bukan boleh buat apa pun. Nabi kata, bukankah yang melahirkan unta tu juga merupakan unta, anak unta? Apa maksud Nabi rakan-rakan? Maksud Nabi, yang Nabi sediakan, Nabi kata aku nak sediakan kepada kamu anak unta, itu anak unta lah. Walaupun dah besar, dia tetap anak unta. Walaupun dah besar, dia tetap anak unta. Nanti yang melahirkan unta tetap anak unta juga. Betul, mak kita dulu lahirkan kita. Dia bukan anak orang. Bukan anak orang ni. Macam kita lah, kalau kita kata kita nampak pergi besar-besaran, oh ini berapa ratus orang, ada 1,000, 2,000, 10,000 lah kata. Hidangan malam kita ni, kita akan hidangkan anak ayam. Atau anak ayam boleh makan. Anak ayam nak makan, mana cukup? Ramai macam ni, cukup apa tu penceramah dia seorang makan habis anak ayam. Dia kata, yelah yang besar tu tak anak ayam juga. Itu Nabi gurau. Lagi ni, bila Nabi cakap aku akan sediakan kepada kamu anak unta, dia tak perasan Nabi bergurau dengan dia. Tapi Nabi gurau sebenarnya. Walaupun dah besar, nanti walaupun dilahirkan anak, dia tetap anak unta juga. Walaupun dah status dah berubah lah, dah jadi ibu unta, tapi dia tetap anak unta kepada unta yang melahirkan dia.
Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kena, tapi gurauan Nabi bila macam tu dia kena fikir banyak sikit lah. Kalau tak jadi kalau kita jadi terkena. Ya, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bila gurau dengan sahabat kata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kau ni gurau dengan kami lah. Suka gurau dengan kami." Nabi kata apa? Betul. Ghairu anni la aqulu illa haqqan. Cuma aku gurau ni, aku tak akan cakap melainkan benda yang hak, benda yang benar saja. Itulah gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kisah lain, Nabi gurau pula dengan seorang budak. Dengan budak pun Nabi sallallahu alaihi wasallam gurau. Diceritakan oleh Anas bin Malik. Kenal tak Anas bin Malik siapa? Sahabat Nabi yang kecil. Dia duduk dengan Nabi bila Nabi berhijrah ke Madinah. Ibu dia Ummu Sulaim dihadiahkan Anas bin Malik ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang jumpa Nabi, "Wahai Rasulullah, orang lain bawa hadiah macam-macam, bila jumpa kau nak bagi benda, aku ni tak ada barang nak bagi. Jadi aku ada anak ni, anak ni aku serahkan kepada kamu, dia akan berkhidmat kepada kamu sebagai hadiah." Jadi Nabi terima. Ketika itu umur Anas bin Malik umur 10 tahun kecil kan. Dia duduk dengan Nabi 10 tahun. Kan Nabi duduk ke Madinah 10 tahun kan. Sampailah Nabi wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik berumur berapa tahun? Kira 20 tahun dah besar. Datang Madinah, stay dengan Nabi umur 10 tahun. Nabi wafat 10 tahun setelah duduk di Madinah. Campurlah 10 tambah 10, 20. 20 tahun. 20 tahun umur Anas bin Malik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Lepas daripada itu Anas bin Malik hidup lebih 80 tahun. Lebih 80 tahun maksudnya berapa tahun umur dia? Lebih 100 tahun umur dia. 100 tahun lebih sikit lah, tak sampai 110. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Nabi doa kepada Allah, panjangkan umur Anas bin Malik, kurniakan anak yang ramai, berkatilah dia. Ada sekali sebelum dia meninggal dunia, keturunan anak cucu yang lahir daripada Anas bin Malik ni lebih daripada 100 orang. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi orang yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat dengan Nabi. Jadi dia rapat dicerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia kata apa? Orang yang paling baik akhlak dia. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia minta Anas bin Malik ni pergi cari satu barang. Tolong carikan satu barang. Dia pembantu Nabi, jadi Nabi minta dia carikan satu barang. Jadi Anas bin Malik dia pergilah. Wallahi la adhabu wa fi nafsi an adhaba lima amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik dia pergi nak cari barang tu, tengah dalam perjalanan dia nampak ada kumpulan budak tengah main. Nak pergi pasar ni nampak sekumpulan budak main. Dia pun ikut main sekali. Dia pun budak-budak ikut main sekali. Nabi suruh beli barang. Tengah main, dia rasa macam ada orang kat belakang dia. Dia tengok, boleh Nabi. Nabi tengah senyum. Nabi tanya kepada Anas dengan gelaran manggil, "Wahai Anas, kamu dah pergi belum? Cari apa yang aku suruh, dan buat apa yang kau suruh?" "Ya, aku pergi sekarang juga." Nabi tak malam. Tapi Nabi saja juga. Nabi duduk tengok dia main kat belakang. Baru dia berkata, "Ya, ada Nabi kat belakang." Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni kata, sepanjang aku duduk dengan Nabi, Nabi tak pernah cakap, "Ni kenapa kau buat macam ni?" Kalau Anas bin Malik buat apa yang Nabi tak bagi, Nabi tak pernah cakap macam tu. Adapun Nabi suruh buat sesuatu, tiba-tiba Anas bin Malik tak buat, Nabi tak pernah cakap, "Kenapa kau tak buat macam ni? Kenapa kau tak buat lagi ni?" Nabi tak pernah cakap sebegitu. Maka Anas merasakan bahawa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut hubungan Nabi dengan pembantu ni
seorang majikan dengan pekerja lah kalau kita nak samakan pada hari ini, adalah begitu baik sebagai contoh kepada kita. Kadang-kadang Nabi berbual dengan Anas, Nabi cakap, ya Zal Uzunain, wahai orang yang ada dua telinga, wahai pemilik dua hidung, kalau kita panggil orang dua telinga lah. Nabi panggil Anas bin Malik. Dalam satu cerita lagi, Nabi berbual dengan saudara kepada Anas, namanya Abu Muhammad, diberikan gelaran Abu Muhammad. Abu Muhammad ni dia bela seekor burung. Dia suka main dengan burung. Ketika burung tu mati burung. Nabi tanya kepada Abu Muhammad, ya Abu Muhammad, ma fa'ala Nurai? Abu Muhammad, apa ni Nurai, nama burung itu? Nurai buat apa sekarang ni? Nurai dah mati saja. Nabi tanya. Macam kawan kita lah, suka main kereta. Jadi berkata apa cerita kita sekarang? Saja je Nabi tanya, walaupun Nabi tahu kereta ataupun burung dia dah rosak. Itu Nabi berbual dengan budak. Kisah yang lain, Nabi SAW bergurau dengan seorang perempuan tua. Perempuan tua ni dinyatakan, ada satu pendapat kata perempuan tua ni namanya Sofia binti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa? Siapa dia? Abdul Muttalib, atuk kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sofiyah ni bin Abdul Muttalib. Maknanya Sofiyah ni siapa dia bagi Nabi? Hubungan dia mak saudara kepada Nabi belah mana? Mak ayah? Belah ayah. Dikatakan Sofiyah binti Abdul Muttalib ini datanglah jumpa Nabi dan minta dengan Nabi SAW doa. Apa dia minta doa? Mintalah wahai Rasulullah, kau doalah supaya aku dimasukkan dalam syurga. Kalau Nabi doa macam tu kan seronok. Nabi yang doakan aku masuk dalam syurga, minta dengan Nabi Sofiyah. Apa kata Nabi? Nabi cakap, orang perempuan tua takkan masuk syurga. Tuan, orang perempuan tua takkan masuk dalam syurga. Tak sedih tengok. Datang kepada Nabi, harapannya supaya Nabi SAW boleh doakan dia masuk dalam syurga. Tiba-tiba Nabi kata, orang perempuan tua tak boleh masuk syurga. Jadi macam mana ni? Nabi kata apa? Syurga ini takkan dimasuki oleh seorang perempuan tu. Balik, Sofia balik nangis, kata. Dalam keadaan nangis, macam mana ni? Fikir dah tak masuk dalam syurga ni. Jadi Nabi pun bagi tahu. Nabi cakap dengan sahabat, kamu beritahu dia, maksud aku tadi, dia tak akan masuk syurga dalam keadaan dia tua. Nanti bila dia masuk dalam syurga, Allah SWT akan ubah fizikal dia jadi seperti seorang anak dan cantik muda. Sebab Allah SWT kata apa dalam hadis disebut, inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami telah ciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang istimewa. Faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka ni sentiasa dan maknanya tak pernah disentuh dalam syurga kan sekarang. Auruban atraba, yang tetap mencintai jodoh dia serta yang sebaik umurnya. Maknanya yang lelaki pun nanti akan dijadikan muda juga. Bukan maksudnya nanti kan kita bagi tahu mak, sekiannya mak, kata mak ni tak masuk syurga. Kita pun doakan mak kita, mak biarlah mak mati muda lagi bagus daripada mati tua. Sebab mati tua tak masuk syurga. Mana kau cakap? Ni
Ni ada cerita kata perempuan tua tak masuk syurga, habis. Airport satu Malaysia kata. Tapi apa yang nak dimaksudkan adalah syurga itu tak akan dimasuki oleh seorang perempuan yang dalam keadaan tua, ataupun perempuan tua tak akan masuk syurga dalam keadaan dia tua. Yang bermaksud apa dia? Masuk dalam syurga, Allah akan ubah rupa keadaan dia. Jadi kalau perempuan jadi seorang yang muda cantik, yang lelaki tampan segala bergaya, ada kata pada rasa sini pun kering tapi sama pada dalam syurga. Jadi rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah antara beberapa perkara yang kita perlu jaga dalam mana kita bergurau dengan kawan kita. Dan gurauan itu merupakan satu benda yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunjuk Nabi bergurau, maknanya kita disuruh untuk bergurau, bergembira, jangan bersedih. La tahzan, jangan kamu bersedih, tapi tetap ada batasannya. Suatu perkara apa pun benda, jangan kita berlebih-lebihan. Termasuklah dalam apa yang kita sebutkan sebagai gurauan itu, begitu juga tidak boleh kita berlebih-lebihan. Jadi rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setakat itu sahaja apa yang kita boleh sebut pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna muttaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan shalihan. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka bima 'allamtana farduhu ilaina 'inda hajatina ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu